Sekarang saya akan terangkan bagaimana dasar harga minimum dilaksanakan oleh kerajaan. Okay. Daripada Melacah. Okey, keseimbangan asal pada mulanya capai pada titik E apabila kedua penawaran bersilang dengan kedua permintaan pada tingkat harga keseimbangan PO dan kuantiti keseimbangan QO. Okey, dari segi takrif ataupun maksud bagi dasar harga minimum ini ialah satu tindakan yang dilakukan oleh kerajaan di mana kerajaan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasaran. Harga yang lebih tinggi ini adalah pada P1 berbanding harga keseimbangan pasaran yang berada pada P0. Okey. Itu dari segi maksud ialah takrifan kepada dasar harga minimum. Okey, kita kena melihat apakah tujuan dilaksanakan dasar harga minimum ini. Okey, dasar harga minimum ini dilaksanakan bagi membantu pengeluar ataupun penjual. So, jelas menunjukkan bahawa tujuan dasar harga minimum dilaksanakan adalah bagi membantu para pengeluar, penjual, peniaga dan juga firma agar jumlah hasil mereka ataupun pendapatan mereka tu semakin meningkat. Okey. Kerana kerajaan merasakan bahawa harga keseimbangan pada P0 itu memberikan jumlah hasil yang sedikit kepada pengeluar ataupun pada peniaga. Jadi untuk mempertingkatkan lagi pendapatan mereka, maka dasar harga minimum ini dilaksanakan oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, apabila dasar harga minimum ditetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan P0 iaitu pada P1, dia akan memberi kesan kepada pasaran. Okey, di mana daripada rajah tu kita dapat melihat akan berlaku masalah lebihan penawaran. Kelebihan penawaran, kalau kita tengok dalam rajah tu pada P1 tu di sinilah ataupun pada jarak Q2, Q1. Okey, kuantiti ditawar melebihi daripada kuantiti diminta.
So jika masalah lebihan penawaran ini tidak diambil tindakan ataupun dibiarkan oleh kerajaan, sudah pasti ketidakseimbangan pasaran ini akan kembali normal, ataupun harga P1 tu akan kembali menuju harga keseimbangan P0 semula. Jadi bila harga menuju kepada harga keseimbangan P0 semula, sudah pasti matlamat untuk membantu pengeluar tadi tidak akan berjaya. Jadi macam mana kerajaan nak mengekalkan supaya harga tetap kekal pada harga minimum P1. Jadi kita tengok macam mana cara kerajaan mengatasi perkara ini untuk kekalkan harga supaya kekal berada pada P1. So solutionnya ataupun kita panggil langkah mengatasinya ialah kerajaan akan membeli semua lebihan penawaran yang sebanyak Q2, Q1 tadi. Jadi tindakan membeli itu sudah pasti akan menjamin peningkatan jumlah hasil ataupun pendapatan pengeluar akan semakin meningkat. Okey, buktinya saya akan tunjukkan luas kawasan jumlah hasil sebelum dengan selepas pelaksanaan dasar harga minimum ini melalui jumlah hasil. Kita tengok. Okey, pada asalnya pada keseimbangan P0 pada titik E0 harga PO tu dan kuantiti keseimbangan QO tu jumlah hasilnya adalah GHO ataupun apabila PO darab dengan QO. Kawasan empat segi yang berwarna merah yang berlori itu adalah jumlah hasil semasa keseimbangan semasa pada harga P0, iaitu sebelum dasar harga minimum dilaksanakan. Okey, sekarang kita akan lihat apabila dasar harga minimum dilaksanakan pada P1, di manakah kawasan jumlah hasilnya. So dari kawasan lorekan pada Rajah jelas menunjukkan bahawa luas empat segi bagi kawasan jumlah hasil itu semakin bertambah besar. Kalau sebelum ni jumlah hasil asal GHO yang berwarna merah tu apabila PO darab QO apabila dasar harga minimum dilaksanakan, harga naik daripada P0 pada P1. Jadi jumlah hasilnya adalah hasil darab P1 dengan kuantiti Q1. So kita dapati jumlah hasil, kawasan jumlah hasil baru yang berwarna oranye tu adalah tambahan. Jadi empat segi jumlah hasil yang baru lebih besar berbanding dengan jumlah hasil empat segi jumlah hasil yang berwarna merah yang asal. Jadi jelas menunjukkan bahawa dasar harga minimum ini dapat meningkatkan jumlah hasil ataupun pendapatan para pengeluar, para penjual.
Okay, jadi motif untuk membantu pengeluar melalui dasar harga ini terbukti akan berjaya. Itu dia. Jadi saya harap anda semua memahami penerangan yang serba ringkas ini ya. Sekian, terima kasih.